Hai, Assalamualaikum. Saya PSP Suzai Mahani Binti Osman daripada Klinik Kesihatan Kulai Besar. So, hari ini kita akan bercerita tentang panduan pemberian pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil yang kurang berat badan. Okey, untuk seperti mana kita maklum, kanak-kanak kurang berat badan ni juga mempengaruhi pembesaran kanak-kanak. So, ia memainkan peranan penting lah kerana waktu umur 0 hingga 5 tahun, ia adalah satu masa yang sangat crucial di mana pertumbuhan kanak-kanak sangat cepat dan memerlukan pelbagai nutrien untuk melengkapkan pembesaran anak-anak. Okey, so macam mana kita nak tahu masalah pertumbuhan anak kita? Okey, sejurus selepas kelahiran kita akan mendapat satu jenis buku, iaitu buku kalau yang perempuan kita bagi buku pink, manakala yang lelaki kita dapat buku warna biru. Okey, di muka surat akhir buku tersebut mempunyai 3 carta. Kita panggil sebagai carta WHO 2006. Di situ terdapat carta berat, carta panjang dan juga BMI. So, daripada carta tu baru kita boleh kenal pasti pertumbuhan anak kita macam mana. Sama ada berlebihan berat badan, ataupun normal, ataupun susut, ataupun kurang berat badan sederhana ke, kurang berat badan teruk. Daripada situ kita akan dapat lihat. Okey, ini adalah carta bagi kanak-kanak lelaki. Carta kanak-kanak lelaki berwarna biru, sama juga dengan warna buku dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, untuk carta pertumbuhan hanyalah pada umur 0 hingga 5 tahun. So, bila dah 6 tahun ke atas, kita dah tak ada carta berat lagi dah. Kita menggunakan hanya panjang dan juga BMI untuk menentukan kategori berat badan mereka. Okey, untuk carta berat, kalau kita tengok yang warna merah atas sekali adalah masalah pertumbuhan. Maksudnya, berat kanak-kanak tidak sesuai dengan umur dia. Sepatutnya umur dia, beratnya di garisan warna putih. Yang berwarna putih adalah dalam kategori berat badan yang normal. Okey, so bila dah masuk line kuning, kita kategorikan sebagai kurang berat badan sederhana. Biasanya kalau di garisan atas kuning tu kita dah mula buat intervensi lah untuk mengelakkan kanak-kanak tersebut lagi teruk turun berat badan. Okey, so yang warna merah bahagian bawah adalah kurang berat badan teruk. Yang ini memang kita akan nampak je daripada secara kasarnya, kita memang akan nampak bayi tu kecil, susut badan dia. Okey, yang bahagian atas adalah daripada lahir hingga 2 tahun dan di bahagian belakang adalah 2 hingga 5 tahun. Okey, carta pertumbuhan bagi kanak-kanak perempuan sama juga macam yang lelaki. Ada masalah pertumbuhan, normal, kurang berat badan sederhana dan juga kurang berat badan teruk. So, daripada carta-carta ini kita kenal pasti pertumbuhan anak kita sama ada normal ataupun tidak. Okay, untuk klasifikasi kanak-kanak kekurangan zat makanan, kita boleh tengok perbezaan kategori kekurangan zat makanan. Okey, kita ambil contoh tinggi untuk umur yang normal. Untuk gambar yang pertama di belah kiri. Okey, tingginya normal dan beratnya adalah normal. Okey, untuk gambar yang kedua, kita tengok kanak-kanak ni macam tak ada masalah sebab tinggi dia masih normal, tapi dia kurang berat badan untuk tinggi. Dia nampak normal tapi dia sebenarnya ada masalah kurang berat badan. Okey, gambar yang ketiga, kanak-kanak ni mengalami masalah bantut di mana dia kurang tinggi untuk umur dia berbanding dengan kawan dia lah. Okey, gambar yang keempat, mungkin dia dah mengalami masalah kurang berat badan dan sedikit bantut. Sebab dia punya pertumbuhan pun dah tak macam kawan dia yang normal. Ini adalah contoh kita panggil klasifikasi kanak-kanak kekurangan zat makanan. Macam mana boleh berlakunya kekurangan zat makanan? Kalau kita nak tahu kenapa anak saya ni
garisan dia kuning, kan? Tak cukup makan ke? Okey, salah satunya adalah faktor memang tak cukup makan lah daripada sumber tenaga dan protein seperti nasi, roti, ikan, daging dan telur. Okey, selain tu kurang makan makanan yang kaya dengan tenaga. Macam nasi, roti, bijirin. Kadang-kadang ibu risau makan banyak pun takut gemuk, ataupun anak saya makan banyak tapi banyak yang macam mana, kuantiti tu ibu tak dapat terangkan dengan jelas. Contohnya anak saya makan satu keping roti, adakah itu dikira banyak? Okey, yang itu nanti kita akan terangkan seterusnya. Okey, tidak makan dengan kerap iaitu 2 hingga 6 kali sehari bergantung pada umur. Kalau 6 bulan kita tak adalah sarankan sampai 6 kali sehari sebab dia baru belajar. Mungkin 2 kali sehari, 3 kali sehari sudah mencukupi. Okey, kurang penyediaan perhatian semasa makan. Biasanya ibu kita tahu kadang-kadang kalau suri rumah kan ada kerja dapur, nak masak, nak kemas rumah. So disediakan satu bekas, satu mangkuk. Satu mangkuk contohnya. So anak tu makan sendiri. So yang masuk dalam mulut tu lebih yang keluar daripada mangkuk tu lagi banyak daripada masuk dalam mulut. Okay. So yang tu pun salah satu faktor. Dan juga kerap mendapat jangkitan, cirit-birit, demam dan sebagainya. Yang tu pun mempengaruhi berat badan kanak-kanak. Biasanya jangkitan tu kita tengok sebab apa? Keracunan makanan ke, atau sumber air dia ke, ataupun ada makanan-makanan yang dia tak sesuai, alergik. Yang tu kita kena perhatikan juga. Okey. So sepatutnya anak-anak tu mendapat makanan yang seimbang, lengkap. Kalau kita ada katakan ada sumber karbohidrat dia, sumber protein dia, sumber sayur-sayuran dia. Okey, kalau berat badan ni berterusan dan kita tak rujuk kepada yang pakar, mungkin kita tak nampak perbezaan dia dalam masa 2-3 tahun ni. Kadang-kadang anak saya normal je, okey je, abang dia dulu pun kurus. Okey, tak ada masalah. Tapi untuk jangka masa panjang, kita boleh dapati anak tu letih, kurang aktif, pucat, sesak nafas, anemia ataupun terbantut. Terbantut ni biasa kita dengar mak ayah dia rendah. So anak tu rendah juga. So kita tak boleh katakan faktor genetik adalah faktor utama. Beguk, kekurangan iodin, mudah jatuh sakit, rabun malam, biji mata kering dan mata kekuningan, kurang vitamin A, punca di hujung mulut, pecah di hujung mulut, perkembangan mental terjejas. Mungkin kita nampak perkembangan dia berbeza sedikit berbanding kanak-kanak yang lain. Okey. Okey, secara umumnya kita ada 3 prinsip untuk makan secara sihat. Pertama sekali, kita kena ambil makanan yang seimbang. Seimbang tu bukan kita kena timbang, tapi pastikan dalam mangkuk kita tu komplit dengan setiap kumpulan makanan dalam piramid makanan. Okey, yang kedua, sederhana. Sederhana tu taklah berlebihan. Contohnya nasi banyak sangat, protein tak ada, ataupun sayurnya tak ada, dengan ayam je. So tak pelbagai ataupun tak sederhana. Sederhana tu pastikan semua tu cukup sukatan dia. Kalau kita kata nasi 1 senduk, so 1 senduk lah nasi. Kalau kita kata 1 sudu, 1 sudu isi ayam, 1 sudu teh isi ayam, so 1 sudu teh isi ayam. Bukannya kurang. Okey, dan juga pelbagai. Pelbagai tu pastikan anak-anak mendapat merasa pelbagai makanan. Janganlah hari-hari nasi, ayam, itu je nasi ayam kan, nasi ayam lobak contohnya. Memang masih mencukupi tapi dia tak pelbagai. Dia tak dapat semua sumber nutrien yang ada dalam makanan. Okey, selain daripada tu kita ada makan mengikut waktu. Pastikan makan anak-anak kita makan mengikut waktu. Contohnya kalau biasa dia sarapan pukul 7 pagi, pukul 7 pagi hari-hari.
Kalau dia makan tengah hari pukul 12 tengah hari hari-hari. Supaya dia punya badan dapat tahu waktu makan dia bila dan macam mana dia nak proses makanan tu. Supaya tak berlaku contohnya gastrik ataupun terlalu lapar sebab budak-budak ni kita tahu dia aktif, dia kerap lapar, dia cepat, dia banyak main. Kadang-kadang main-main tak ingat nak lapar. Tak ingat nak makan. So lepas tu kita pun diam je. Tak cakap main makan. So yang tu pun kita kena tekankan kepada anak-anak. Okey. Okey, pemberian makanan berdasarkan umur. Biasa kita tahu kalau ibu-ibu pergi klinik biasanya staf kesihatan dia akan terangkan. Kalau okey bulan depan 6 bulan anak dah boleh start makan. So makan yang macam mana? Makan yang puri-puri, lecek-lecek, lenyek-lenyek tu yang separa pejal yang kita bagi kepada anak-anak. Pastikan tekstur makanan tu berubah mengikut umur. Jangan daripada 6 bulan sampai 1 tahun. Bubur je, bubur ayam je. So tak sesuai sebab makanan ni mempengaruhi dia punya rangsangan motor anak-anak. So makanan dengan tekstur yang bersesuaian untuk mengelakkan bayi dan kanak-kanak risiko tercekik. Sebenarnya choking tu risiko tercekik yang sebenarnya bagus sebab dia merangsang otot-otot di sekitar ni lah leher dia punya makanan dia ni. Okey, bagi umur kanak-kanak 6 hingga 8 bulan kita bagi makanan yang lenyek, yang puri, yang hancur lah. Ataupun kita kata yang tak terlalu kasar. Kita lenyek. Kalau bubur tu kasih lembut lagi. Okey, apabila dia dah masuk 9 hingga 11 bulan, makanan cincang kita dah boleh bagi. Ataupun kita potong kecil dan sedikit lembut. Kita dah boleh perkenalkan juga finger food. Contoh kita potong-potong kentang ke carrot, dipegang, dia boleh makan. Okey, bila anak dah masuk umur 1 hingga 3 tahun, makanan keluarga sama je macam makanan kita. Cumanya janganlah terlalu pedas, pastikan lembut supaya anak tu mudah makan. Pastikan kalau sayur janganlah besar-besar. Ataupun kalau ayam tu kita boleh tolong cari-carikan. Jangan kita assume semua anak tu tahu. Kita yang kena bantu dia. Okey. Untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, makanan keluarga. Apa-apa makanan keluarga. Okey, tadi saya kata bawah 1 tahun tadi, pastikan makanan kita tak dicampur dengan garam, gula ataupun apa-apa perasa. Sebab lidah kanak-kanak ni dah sangat peka dengan rasa. So kalau daripada kecil kita dah biasakan dia dengan rasa manis, yang tu yang akan mempengaruhi pemakanan anak-anak. Dia akan makan benda yang manis saja. Dia tak nak nasi. Okey. So bagi kanak-kanak yang memilih makanan, pastikan ibu memainkan peranan. Contohnya, tak suka makan nasi. Tapi dia makan apa? Mi, bihun, roti, boleh. Teruskan. Pastikan ada sumber karbohidrat. Jangan tak ada langsung. Anak saya tak makan nasi, so saya pun tak bagi nasi. Yang tu tak boleh. Kalau macam dia tak makan sayur, cari sayur yang sesuai. Contohnya sayur hijau mungkin kanak-kanak akan menolak. Tapi kita perkenalkan sayur-sayur yang macam kubis, timun, apa lagi, brokoli, ataupun sayur-sayur jenis buah lah untuk sementara, sambil-sambil kita perkenalkan dengan sayur daun. Kalau tak, kita tak ajar, memang dia akan menolak. Untuk awal-awal memang akan penolakan. Tapi penolakan tu bukan selama-lamanya. Ibu kena terus mencuba. Sebab kita dapati banyak sangat kanak-kanak yang mengalami masalah KZM ni tak makan buah, tak makan sayur. Sebab kita tahu fungsi sayur dan buah adalah untuk meningkatkan kadar imuniti badan. Pelbagai vitamin dalam tu. So rugi kalau tak makan. Okey. So pengelasan kumpulan umur dan kekerapan pemberian makanan.
Waktu 0 hingga 6 bulan kita sarankan supaya susu ibu sepenuhnya. Kita tahu kan susu ibu tu banyak khasiat dia. Ada antibody dalam tu. Kalau tak mudah didapati di tempat lain. Kita tak boleh beli susu ibu dekat mana-mana. Tapi susu tepung, susu formula boleh. Tapi ini tak adalah bermaksud kita kecam, kita kata susu formula tak bagus. Tapi apa-apa pun susu ibu adalah yang terbaik. Cuba 6 bulan. 6 bulan je, tak lama. Kalau boleh terus sampai 2 tahun, lagi bagus. Okey, seterusnya seperti yang mana kita tadi bagi tahu, kalau 6 hingga 8 bulan cukup dengan makanan utama 2 hingga 3 kali sehari. Kalau 9 hingga 11 bulan 3 hingga 4 kali sehari dan boleh tambah snack 1 hingga 2 kali. Snack tu macam buah-buahan lah. Okey, 1 hingga 3 tahun 4 hingga 5 kali sehari. Dengan 1 hingga 2 snack. 4 hingga 6 tahun 4 hingga 5 kali sehari dengan 2 hingga 3 kali snack. 4 hingga 6 tahun ni dah ikut waktu makan kita lah. Okey. Keperluan kalori ni dia bergantung. Dia bergantung pada umur kanak-kanak. Okey. So kalau minum susu tu tenaga dia sangat penuh lah. Sebab perut baby pun kecil, tak besar. Okey, so kalau 6 hingga 8 bulan dia punya keperluan harian dia lebih kurang 600. Dia ada pembahagian dia lah kat sini. Dan 4 hingga 6 tahun 1255. Sebab kanak-kanak ni makin lama makin aktif. Okey. Okey, so kita nak memenuhi keperluan jurang tenaga kanak-kanak. Macam mana? Sebab KZM ni berkaitan dengan pemakanan, selalunya berpunca daripada pemberian makanan yang tidak dapat memenuhi jurang keperluan tenaga. Makan apa? Makan keropok. Itu yang makan keropok, so dia tak nak lah makan nasi dah. Dia dah sedap makan keropok. Sedangkan keropok tu tak ada khasiat. Makan sausage nugget tu makanan terproses dan tak sesuai untuk anak-anak. Kalau nak bagi, buat sendiri. Okay, sekali-sekala. Okey. Untuk yang kita juga ada kes, dia tak mulakan makanan bayi pada umur 6 bulan. Sebab dia kata anak dia berat badan dia sangat tembam lah sampai 9 bulan sebab menyusu badan sepenuhnya. Tapi kita kena maklumkan juga kepada ibu, kena mulakan makanan walaupun anak tu, walaupun menyusu badan tu dah membuatkan dia gemuk. Sebab itu, sebab susu semakin lama kita ada jurang tenaga. So kita kat sini. Kat sini dia ada jurang tenaga. Dia dah tak ada simpanan dah. Vitamin ke zat besi dah kurang simpanan dia. So memang kena top up daripada makanan. So saya harap ibu-ibu, saya tahu ada golongan. Saya juga ada klien ibu yang vegetarian. So dia nak anak dia vegetarian. Tapi risiko dia sangat tinggi. Kalau boleh masa pertumbuhan waktu yang sangat kita panggil crucial ni, elakkan daripada anak-anak tu vegetarian. Nanti bila dia dah besar sikit barulah tengok kesesuaian dia. Sebab banyak risiko. Okey, so dekat sini kena tambah makanan. Kalau dapat 2-3 suap pun sebenarnya dah memadai. Sebab dia baru belajar makan. Kita tak boleh nak habiskan satu mangkuk ni. Pasti tak satu mangkuk ni tak boleh nak habis. Tapi pastikan kerap. Kerap makan. Elakkan daripada bagi nestem ataupun makanan-makanan yang manis. Okey, sama juga 9 hingga 11 bulan masih kalau susu badan masih membantu tapi dah ada jurang tenaga semakin tinggi. Dan juga sehingga umur 2 tahun jurang tenaga dia makin tinggi. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu kita tengok kan, anak balik-balik asyik minta nak susu. Sebab jurang tenaga dia dah tinggi. Okey. So ini dah anggaran sukatan makanan bayi umur 6 hingga 8 bulan dalam sehari. Contohnya kalau untuk umur 6 hingga 8 bulan
memadai 1 sudu teh isi ikan, 1 sudu makan lobak merah dan juga 1 sendok bubur nasi. 1 sendok bubur nasi. Lebih kurang macam ni. Pastikan likat. Jangan cair. Okey. Ataupun isi ayam 1 sudu juga. 1 sudu teh. Okey. Kalau minum petang, sekadar buah-buahan. Kalau puri-puri tu buat sebagai snack. Ataupun nak try apa 4 days rule ke, buat sebagai snack. Tapi pastikan makan utamanya komplit. Kalau umur 9 hingga 11 bulan, dia dah meningkat sedikit lah. Bagi cincang, kan, 1,5 sudu makan lobak merah, ada sayur hijau, 1 sudu makan, ada 1 sudu teh isi ikan dan juga 1,5 sendok bubur nasi. Kalau nasi putih 1 sendok lah. Kalau bubur nasi 1,5 sendok. Okey. Dan juga carrot, sama juga ada sumber 1 biji kuning telur. So ada sumber protein dia komplit dalam makanan dia. Lepas tu minum pagi, minum petang kita boleh bagi buah-buahan dan juga susu. Okey. Manakala umur 1 hingga 3 tahun, kita dia punya makanan dia dah lebih kurang makanan kita. Cuma pastikan ayam tu tidak terlalu pedas, tidak terlalu berminyak, masak secukupnya lah. 4 sudu makan untuk sayur-sayuran, ada sayur, ada buah dia, ayam masak apa dan juga 1 sendok nasi putih. Manakala buah-buahan, kalau betik 1 potong lah, dengan juga susu. Kalau biskut lebih kurang 3 keping dan juga susu. Okey, untuk 4 hingga 6 tahun dah boleh makan macam biasa. Tapi sekurang-kurangnya kalau macam nasi 1,5 sendok lah. Jangan kurang dan jangan berlebihan. Okay. Kalau nak makan sebagai snack, nanti kita tunggu 2 hingga 3 jam. Lepas tu kita makanlah pisang dengan Milo ataupun susu, roti, kek pisang. Pastikan pemilihan makanan tu adalah makanan yang seimbang, selamat, tidak terlalu manis, tidak terlalu masin dan juga kurangkan makanan yang berproses. Kita tahu ibu-ibu kat luar sana bekerja, kadang-kadang sibuk, tapi luangkan masa untuk masak sedikit untuk anak-anak supaya mendapat makanan yang berkhasiat. Sebab pemakanan ni juga mempengaruhi perkembangan mental dan fizikal anak-anak. Perasan tak kalau makan lebih gula, anak tu melompat-lompat dalam rumah, tak henti-henti. Hyperaktif kita panggil. Kan? So, perbetulkan kita punya waktu makan supaya anak-anak kita tumbuh dengan lebih sihat. Sekian saja. Assalamualaikum.